Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uligh wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan waktu duha ini waktu yang penuh keberkatan dan penuh dengan kurniaan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki yang banyak kepada kita semua berkat kita mengaji pada waktu duha. Dan syukur pada Allah SWT juga kita sudah berada pada 15 Ramadan. Maksud senang satu hari yang pertengahan kepada bulan Ramadan. Allah SWT dan Allah SWT kita tidak lama lagi kita akan masuk kepada 10 malam terakhir. Lebih kurang 5 hari lagi lah kita akan masuk 10 malam yang terakhir. Maka Allah SWT bulan Ramadan yang kita lalui ini, Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT beri taufik, kekuatan untuk kita terus menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita tengok beberapa Allah SWT perbahasan para ulama berkenaan dengan Lailatul Qadar. Ini 4 hari saja lagi, kita akan lebih kurang 4 hari lagi kita nak masuk malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu daripada kurniaan dan anugerah Allah yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah satu malam yang digandakan pahala amal ibadah. Barang siapa yang bangun pada malam itu, ganjaran atau pahala ibadahnya akan digandakan. Seperti seolah-olah dia telah solat, dia telah ibadah selama 1000 bulan ataupun lebih pada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan lebih kurang 83 tahun, tapi Allah firman berkenaan dengan malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bukan hanya 1000 bulan lah, tapi lebih baik. Maksudnya lebih baik maksudnya lebih banyak daripada 1000 bulan. Itu Allah beri pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam gandaan, malam ganjaran, malam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dan Allah SWT Lailatul Qadar ini adalah Allah SWT malam yang Allah khususkan hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum ini mereka tidak mendapat kelebihan ini. Kelebihan Lailatul Qadar. Maka ini satu kemuliaan yang Allah beri pada umat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firman dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih, dan dia jugalah yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk satu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Wallahu rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ayat ini adalah berkenaan dengan Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya, Allah SWT, dan Allah SWT menciptakan makhluknya, Allah SWT, dan Allah menciptakan, Allah berkehendak, Allah SWT
apa yang akan berlaku kepada makhluk itu. Allah senang. Dan Allah juga wa yakhtar, Allah juga memilih untuk makhluk ini suatu tugas ataupun keutamaan atau kemuliaan. Maksudnya dalam makhluk-makhluk yang Allah cipta, ada di kalangan mereka yang Allah khaskan untuk beri tugas dan juga kemuliaan ataupun keutamaan. Contoh, Allah menciptakan manusia. Manusia ini ramai. Dalam ramai manusia itu Allah pilih. Allah SWT. Di kalangan mereka ada yang menjadi Nabi dan Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Dalam kalangan Rasul pula, dalam kalangan Nabi-Nabi pula, Allah pilih lebih kurang 313 orang menjadi Rasul. Dalam 313 orang Rasul, Allah pilih seorang menjadi penghulu atau ketua risalah Rasul ke dalam Nabi. Yang termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dalam jenis-jenis ciptaan Allah ni, contoh Allah mencipta makhluk manusia. Secara umumnya manusia semua sama saja. Tapi Allah ini dia berkehendak untuk memilih siapa dan mana orang yang nak diberikan kelebihan oleh Allah dalam kalangan manusia. Ini hebat nah. Allah tak jadikan manusia semuanya manusia saja tanpa ada pangkat. Allah jadikan manusia dan Allah berkehendak untuk meletakkan pangkat, kemuliaan, keutamaan pada mereka daripada kalangan manusia, mereka yang terpilih. Allah SWT. Jadi Allah SWT, itu maksud ayat ini. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bulan. Ada 12 bulan. Allah SWT. Dalam 12 bulan ni ada satu bulan yang Allah berkehendak, Allah memilih dia untuk menjadi bulan yang istimewa, yang mulia. Itu bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan adalah penghulu bagi semua bulan. Allah pilih. Allah SWT. Dalam Allah SWT, dalam berkenaan dengan pilihan Allah SWT ini, di antaranya adalah dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT daripada langit, Allah memilih Al-Quran sebagai kitab terbaik. Allah SWT. Dan dalam hari-hari kita, seminggu ni ada 7 hari. Dalam hari-hari itu ada satu hari yang Allah pilih untuk menjadi penghulu ketua, yang paling utama dan mulia, itu hari Jumaat. Jadi Allah SWT, itu cara Allah cipta. Macam tu Allah cipta makhluknya. Dalam banyak-banyak mesti ada yang diutamakan oleh Allah. Batu-batu semua Allah cipta batu. Batu semua sama batu. Tapi dalam batu tu Allah pilih satu batu yang sangat mulia dan dimuliakan oleh orang. Itu batu apa? Hajarul Aswad. Allah SWT. Batu apa? Batu yang dibuat Kaabah. Allah SWT. Jadi dalam makhluk itu mesti ada yang utama, yang dipilih, yang diutamakan, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah SWT, Allah telah mencipta dan memilih dalam bulan Ramadan ini, Allah SWT, dalam 30 hari, dalam 30 malam yang mulia ini, Allah pilih satu malam, yang mana malam tu Allah muliakan, Allah utamakan, dan siapa yang dapat pada malam itu akan digandakan pahala amal ibadahnya kepada Allah SWT. Allah SWT. Dan Allah SWT, datangnya ataupun diberinya Lailatul Qadar ini adalah disebabkan Rasulullah menceritakan pada sahabat, ada orang Bani Israel ni dia pergi jihad selama 83 tahun, iaitu 1000 bulan. Pergi jihad jalan Allah 83 tahun. Para sahabat takjub dan teringin sangat untuk dapat berjihad atau beribadah 83 tahun. Tetapi para sahabat Nabi SAW, mereka menyadari bahawasanya untuk mencapai umur 83 tahun itu tak boleh. Maksudnya belum tentu lagi dapat. Kerana kebiasaan umur umat Nabi SAW dia 60 sampai 70. Dia kurang 60 70, 60 70. Lebih pada 70 itu bonus yang Allah beri. Kebanyakannya 60 ke 70. Dia kurang umur 60 lebih, 70 dah meninggal dunia. Maka turunlah ayat berkenaan dengan Lailatul Qadar ini. Allah nak memuliakan umat Nabi SAW. Ini umat yang terbaik sekali. Ini umat yang agung sekali.
Ini umat yang akan dicemburui oleh semua umat nanti di akhirat, di mahsyar nanti. Ini umat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Umat aku adalah umat yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu. Kamu itu, kata Allah, itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat. Allah Subhanahu. Bagi ada yang dikeluarkan bagi manusia. Allah Subhanahu. Sifat kamu ta'muruna bil ma'ruf, selalu menyuruh yang ma'ruf, dan hauna 'anil munkar, dan selalu mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, sentiasa beriman pada Allah SWT. Maka ayat Quran itu sendiri, kitab Allah yang datang dari langit itu, uji kita semua. Kita kan umat Nabi, kita dalam ayat itu, kuntum khairu ummatin, kamu sebaik umat. Allah SWT. Kita dengan umat-umat terdahulu, walaupun umur mereka lebih panjang, walaupun mereka lebih kuat, walaupun mereka lebih banyak ibadah pada kita. Allah SWT. Ada seorang, satu kisah dalam kitab Allah SWT, Ayyuhal Walad, kata Imam Ghazali, ada satu kisah. Allah SWT. Selamat datang Tuan Imam, ada masalah? Sudah, apa? Sudah. Jadi Allah SWT, kisah ni berkenaan dengan seorang Bani Israel yang dia itu ibadah pada Allah. Dihabiskan umur dia sudah 70 tahun untuk ibadah pada Allah SWT. Tidak pernah ditinggal walaupun sikit, walaupun apapun ibadat dan juga ketaatan pada Allah. Ibadat, penuhkan dengan ibadat pada Allah 70 tahun. Pada waktu itu Allah SWT utuskan malaikat. Allah kata, wahai malaikatku, pergi turun kepada hamba aku ini yang ibadat 70 tahun ini, khabarkan kepada dia, aku akan masukkan dia ke dalam neraka, tidak masukkan dia ke dalam syurga, walaupun 70 tahun dah dia ibadah. Turun malaikat khabarkan kepada lelaki Bani Israel ni. Tetapi dia jawab bukan soalan yang biasa-biasa. Dia adalah orang-orang yang sangat hebat. Malaikat turun dan malaikat kata, wahai hamba Allah, aku ni, malaikat ni, dia merupakan manusia lah. Allah utuskan aku, so bagi tahu engkau, 70 tahun engkau ibadat ni tidak dapat menyebabkan engkau masuk syurga, tempat engkau neraka. Kata hamba Allah ini, wahai malaikat Allah, aku ibadah ini hanya semata-mata kerana Allah. Allah SWT. Adapun untuk meletakkan aku di syurga atau neraka, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Aku rida dengan apa yang ketetapan Allah. Yang penting aku punya ibadah hanya kerana Allah SWT, bukan hanya semata-mata untuk tempat aku, tapi kerana Allah, cintanya kepada Allah SWT. Akhirnya malaikat balik bertemu Allah. Malaikat kata, kami takjub dengan hamba-Mu ini. Dia kata, dia tak kisah mana pun, yang penting dia buat kerana engkau saja, dia cinta engkau saja. Allah kata, wahai malaikatku, saksikanlah hamba aku ni hamba yang ikhlas, hamba aku ni hamba yang akan kumasukkan dia ke dalam syurga. Jadi ada hamba-hamba yang macam tu. Jadi Bani Israel, walaupun mereka ibadat 70 tahun, 100 tahun, mungkin 1000 tahun, tetap Allah kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Umat Nabi lebih baik lagi, tetap umat Nabi lebih mulia, tetap umat Nabi SAW lebih tinggi. Umat Nabi ni akan masuk syurga dengan Nabi SAW nanti di mahsyar. Allah SWT. Kumpulan pertama yang akan masuk syurga nanti di mahsyar adalah Rasulullah dan juga umatnya. Allah SWT. Dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu yang ada umat Allah SWT, yang bukanlah mereka itu umat Nabi SAW, mereka akan tunggu dulu di mahsyar. Allah akan beri izin kepada Rasulullah dan umatnya dulu masuk syurga. Nabi, Rasul dan juga umat terdahulu tunggu dulu. Satu Sayyidina Musa kata apa? Aku ni cemburulah kat Rasulullah. Rasulullah ni dia panggil apa? Mulia sangatlah katanya. Mulia sangat. Kerana Rasulullah akan masuk syurga nanti, bahkan umat dia akan menyertai dia. Maksudnya umat dia akan masuk sebelum Nabi dan Rasul terdahulu masuk. Kalaulah Rasulullah, dan kata Sayyidina Musa, untung sungguh jadi umat Rasulullah, mulia sungguh umat Rasulullah. Kalaulah Rasulullah dulu masuk syurga, itu biasalah, memang syurga Rasulullah layak pun masuk syurga dulu. Tapi ini umat dia masuk juga dengan dia sebelum yang lain masuk syurga. Ini kemuliaan yang Allah bagi pada umat Nabi SAW.
Padahal kita dengan umat terdahulu kita sikit ya umur kita. Kalau ikut kitab Al-Imam Al-Haddad, nama kitab tu Sabilul Dikar, cerita tentang bagaimana kehidupan kita daripada alam roh sampailah kita masuk syurga neraka. Alam roh, alam rahim, alam lampau, alam waktu mana kita ini kecil sebelum balik, alam selepas balik, alam ketika nak kubur, alam. Perjalanan alam maksudnya. Kita akan menempuh alam apa. Dan apa alam sudah kita tempuh berdasarkan dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam tu ada satu kalam Imam Haddad, satu nukilan berkaitan dengan umur-umur umat terdahulu. Umur umat Nabi baina sittin wa sab'in, di antara 60 hingga 70. Itu kebiasaan umat Nabi, umur dia macam tu. Allah SWT. Dan kata Imam Haddad, beza dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ni hidup lama-lama, 1000 tahun, 800 tahun, 500 tahun, 1500 tahun. Umat terdahulu hidup punya lama di dunia ni. Maksudnya kita tak tahu macam mana keadaan mereka hidup 1000 tahun di dunia. Kita hidup baru 30 tahun pun tengok macam-macam lah. Rasa macam nak balik kubur lah. Macam-macam maksudnya. Kekacauan yang ada, maksudnya keletihan yang ada. Bayangkan ada orang terdahulu hidup sampai 1000 tahun di dunia. Tetapi Allah bagi mereka maksudnya kekuatan, keselesaan untuk hidup atas muka dunia ini. Jadi Allah SWT di 1000 tahun, 500 tahun. Dan kata Imam Haddad, balik umat Nabi SAW ni awal. Balik akhir balik awal, lebih kurang umur 15 tahun. Mungkin ada orang awal lagi 9 tahun, ada orang awal 10 tahun, ada orang awal macam 12 tahun, dan ada 15 tahun. Karena umur kita pendek, maka balik kita pun awal. 15 tahun dah balik. Kalau umat-umat terdahulu yang hidup 1000 tahun, yang hidup 800 tahun, 500 tahun, mereka balik umur 83 tahun. 83 tahun baru balik. Jadi kita kalau boleh 83 baru balik. Mudah lagi maksudnya. Ditunggu jadi fa'i tu. Guru saya guru pondok tu tunggu jadi fa'i, dia kata apa? Dia kata kita ni umur 70 ni kira kuat lagi untuk ibadat tu, kata dia. Sebenarnya mudah lagi. Sebab kalau zaman-zaman dulu umur 70 tu tak balik lagi dia kata. Tak balik lagi, masih zaman-zaman dia panggil tengah main guli lah, baling guli lah apa? 7 guli lah. Tu zaman baling gasing lah, apa? Gasing lah. Tu zaman dia panggil apa? Duk main layang-layang. 70 tahun kalau zaman dulu. Belum balik. Masih lagi muda lagi. Masih lagi dia panggil apa? Remaja atau kanak-kanak. Dulu lah. 83 tahun barulah mereka balik terdahulu. Dia balik kita dengan jin ada beza sikit. Balik manusia terdahulu lebih kurang 83 tahun dia balik. Kalau umat Nabi 15 tahun, boleh mungkin ada orang awal lagi pada 15 tahun. Dan balik jin, bila balik jin, kan jin tu dia termasuk orang yang diperintahkan oleh Allah untuk amalkan syariat juga, jin ni. Dan bila mula jin, bila jin balik tu dia kena pembahagian, dia kena umrah, dia kena pelbagai syariat yang Allah perintahkan lah. Allah SWT. Jadi balik jin ni tak sama manusia. Balik jin ini bila dia lahir, jin bila dia lahir maka terus dia balik. Allah SWT. Tak tahu, mungkin dia tak macam kita kot. Kalau anak kita lahir dia macam anak kita kecil ni kan. Dia macam tak boleh nak urus sendiri. Allah SWT. Mungkin kita cakap dia tak faham. Jin Allah alam. Mungkin keluar-keluar tu dah macam orang dewasa lah. Dah pandai, dah mudah, dah boleh urus diri dia, dah boleh diajar, dah boleh dimarah, dah boleh dididik. Mungkin macam tu Allah alam. Sebab jin bila lahir terus balik. Terus dia balik dah. Jadi Allah terus kena buat perintah-perintah Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT. Kita ni umur pendek. Umat terdahulu umur panjang. Ibadah mereka lebih banyak masanya. Tetapi tetap Allah jadikan umat Rasulullah lebih mulia. Syukurlah kita di umat Rasulullah. Dan muliakanlah diri kita ini dengan ketaatan pada Allah. Muliakanlah diri kita ini dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan datang surau, dengan mengaji. Kenapa kita kena muliakan diri kita? Kerana Allah telah muliakan. Kita nak muliakan diri kita ni kena buat apa yang Allah muliakan. Allah muliakan ketaatan, maka adakan, jadikan ketaatan itu ada pada diri kita. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah, dalam masa yang sama Allah telah muliakan kita, seolah-olah kita tak mau kemuliaan tu. Seolah kita kata, ya Allah tak perlulah kemuliaan, jangan bagi kemuliaan. Saya nak pilih kehinaan.
Walaupun Allah puji kita semua dalam Quran. Kita semua Allah puji dalam Quran, kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Kita semua termasuk umat. Allah senang. Maka orang yang nak bersyukur kepada Allah di atas menjadi sebaik-baik umat ini, Allah senang. Maka Allah senang. Hendaklah dia Allah senang melaksanakan ketaatan pada Allah SWT. Kerana syukur itu adalah ketaatan pada Allah. Allah senang. Kita untunglah tak jadi umat-umat terdahulu, kita jadi umat sekarang, umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu syariat mereka lebih berat lagi. Dahlah hidup lama. Allah senang. Perlukan masa yang lama untuk ibadah pada Allah. Dan sesama sangat berat syariat mereka. Ketat, berat. Contoh. Allah senang. Zaman terdahulu, umat terdahulu, Allah syariatkan kalau pakaian terkena najis, tempat yang terkena najis tidak boleh dipakai, mesti dipotong, dibuang terus dan ditampung dengan kain yang lain. Contoh kita jalan-jalan, dia panggil apa, tak jejak tu, pop lekat sini, maka tak boleh basuh, tak boleh buang, cuci macam tu, mesti kena potong, buang. Kalau macam tu kita beli baju 500 jalan-jalan, tak, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis baju kita, potong tampung lain, tak elok lah. Allah senang. Dia jalan-jalan pakai seluar dia, Allah senang. Allah senang. Lepas tu dia terkena najis kat seluar, maka macam mana kena buat? Dia kena potong seluar. Contoh kalau seluar jin, dia pakai seluar jin, jalan-jalan terkena najis, mungkin situ ada tempat ayam tengah melepas lah, lepas tu ada air sikit yang takung, tiba-tiba ada motor datang, air yang takung dengan ada najis ayam tu, najis lah, terpercik kena seluar jin kita sudah, dekat betis tu kena. Apa kena buat? Kena potong setengah, kena tampung dengan kain lain. Pelik terus. Tapi orang lain dia kata tak pelik, dia kata apa, ini dia panggil apa, ini design kata dia, ini style baru. Oh ini barulah, orang sekarang macam tu. Orang lain kalau kereta tak bercat, dia kata ini design kata, ni lawa ni, kereta tak bercat, kereta karat, elok kata dia. Tak apalah, masing-masing dia Allah senang amat. Yang tu pun ada juga. Jadi kena potong terus. Jalan-jalan lebay kita kena najis, potong kain lebay tu, kena tampung dengan kain yang lain. Tak boleh maksudnya guna kalau kain terkena najis, kena buang terus. Syariat terdahulu sangat berat, sangat ketat. Tetapi orang terdahulu mereka ridha, mereka ikut saja apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Syariat terdahulu Allah senang. Kalau berdosa nak taubat, kena bunuh diri dia. Dia kena dibunuh, barulah Allah ampunkan dosa dia. Allah senang. Berat tu. Di zaman Bani Israel terdahulu, Allah senang. Syariat yang datang pada mereka, kalau buat maksiat, Allah akan buka maksiat mereka. Allah senang. Bani Israel terdahulu, syariat mereka kalau mereka duduk di rumah, mereka buat maksiat, maka di pintu rumah dia akan tertulis maksiat apa dia buat. Akhirnya esok pagi orang keluar rumah, orang akan lalu, orang tengok dekat pintu-pintu orang, pintu-pintu rumah orang, di pintu akan tercatat, semalam hamba Allah ni sekian-sekian time, sekian-sekian dia buat maksiat ni, tertulis depan pintu rumah dia. Allah senang. Maksudnya berat, sehingga mereka takut nak buat maksiat pada Allah. Kenapa? Kalau buat maksiat, di pintu rumah akan tertulis maksiat sekian-sekian. Itu terdahulu. Kita umat Nabi SAW, Nabi kata apa? Siapa dosa, minta ampun pada Allah, Allah tutup aib kamu. Minta ampun pada Allah, Allah hapuskan dosa kamu. Itu Rasulullah SAW punya syariat. Ringan untuk kita, Allah kasih pada kita semua, mudah saja. Sebab itu bila sahabat dengar kata Lailatul Qadar itu, sebab itu bila sahabat dengar kata ada seorang Bani Israel dia pergi berjihad jalan Allah 1000 tahun, 1000 bulan, lebih kurang sama juga 83 tahun. Sahabat kagum ingin jadi macam tu, tapi umur tak cukup. Mana boleh 83 tahun jihad, kita pun meninggal umur 60-70 dah meninggal dah. Allah senang. Jadi Allah turunkan ayat, Allah beri Lailatul Qadar kepada umat Nabi SAW. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya seolah-olah Allah nak kata pada kita semua umat Nabi Muhammad, aku kasih pada kamu, kamu umat yang mulia, kamu umat yang special, maka tak perlu kamu pergi sampai 83 tahun ibadat, tak perlu sampai kamu keluar jihad 83 tahun, umur kamu pendek saja kata Allah. Tapi keistimewaan kamu adalah ibadat satu malam saja, tapi macam sama kamu ibadat 83 tahun, 10 bulan. Tapi ayat ni lebih istimewa lagi. Allah kata apa? Khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ulama mentafsirkan ayat ini, kata ulama lebih baik daripada 1000 bulan maksudnya apa?
lebih banyak daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala kata Lailatul Qadar 1000 bulan. Allah Ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau lebih baik bukan 1000, lebih. Mungkin 1 juta bulan, mungkin 1 bilion bulan. Wallahu alam. Yang pentingnya kita ibadah pada malam itu, Allah akan gandakan ibadat kita lebih baik dan lebih banyak daripada 1000 bulan. Kalau Allah kata satu bulan cukup dah. Kalau Allah kata 12 bulan cukup dah. Allah kata siapa bangun ibadat Lailatul Qadar dapat pahala 12 bulan ibadat. Sama macam dia beribadat 12 bulan, digandakan macam tu. Banyaklah tu. Satu malam sama dengan setahun. Lama banyaklah tu. Ini 1000 bulan 83 tahun, tapi Allah kata lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah sesenama. Apa maksud Allah gandakan? Contoh malam tu kita solat insya' berjemaah. Dikira kita solat insya' berjemaah. Allah sesenama. Contoh malam tu kita solat insya' berjemaah. Atau kita solat tarawih berjemaah. Ibadat yang kita buat pada malam Lailatul Qadar dicatat, digandakan, dikirakan kita ibadat tu, tak kira lah kita sembahyang ke, zikir ke, baca Quran, dikira kita ibadat tu sepanjang 83 tahun ataupun lebih baik dari 1000 bulan. Contoh kita ambil 83 tahun 1000 bulan lah, senang sikit. Lebih banyak kita tak tahu lebih banyak macam mana lagi. Okey, kita mampu tak sepanjang tahun penuhkan dengan ibadat siang dan malam? Kita mampu tak? Tak mampu. Daripada pukul 7 pagi sampai 7 pagi ni, sampailah 7 pagi esok, mampu tak ibadat pada Allah? Tak mampu. Pegang 7 pagi sampai 7 pagi esok, 7 pagi sampai ke 8 belum tentu lagi. 7 pagi sampai ke 8 pagi belum tentu lagi. Mungkin dia tak roti canai tak makan lagi ni, nasi lemak tak lagi ni. Kemudian besar dia kata apa? Tidur tak lagi ni, tidur dulu. Akhirnya tidur sampai ke 2-3 petang. Tak mampu kita nak penuhkan ibadat dalam hidup kita seharian 24 jam, tidak mampu. Tapi Allah kata apa? Ibadat malam Lailatul Qadar digandakan pahala amal ibadat ni selama 83 tahun. Apa maksud 83 tahun ataupun 1000 bulan lebih daripada 83 tahun? Maksudnya kita penuhkan 83 tahun tu setiap saatnya dengan ibadat pada Allah. Itu maksudnya. Kita tak mampu setiap saat ibadat pada Allah. Dengan bangun malam Lailatul Qadar dikira setiap saat dalam 83 tahun itu ataupun lebih banyak itu kita ibadat pada Allah SWT. Tak mampu kita capai pun, kita buat sendiri. Ya Allah bagi malam tu hanya semalam. Allah SWT. Kalau sehari kita penuhkan dengan ibadat, tak tidur, tak makan, tak minum, ibadat semuanya, itu dah banyak tu, dah tinggi tu. Tapi ini satu malam Allah bagi 83 tahun, 1000 bulan atau lebih dari 1000 bulan, Allah gandakan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini hanya khas untuk umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar, tak dapat Lailatul Qadar. Itu pun Allah SWT. Kalaulah dia dapat tahun itu sekali Lailatul Qadar, contoh bulan tu dapat Lailatul Qadar, maksudnya tahun tu dapat Lailatul Qadar sekali lah. Bayangkan ada orang dapat Lailatul Qadar tiap-tiap tahun. Ibadat sejak umur, contoh 17 dia dah mula ada ibadat, ataupun umur 20. Dia meninggal umur 75 contoh. Tiap-tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar. Kalau kita gandakan 83 tahun daripada umur 20 tu, kita gandakan 83 tahun tu, kita gandakan 20 sampai 75 berapa tahun? Soalan matematik, kelas matematik bagi-bagi ni. 20 tahun, mula 20 tahun, umur 20 tahun, dia meninggal 75 tahun. Berapa lama dia hidup tu? 20 hingga 75 tahun. 55 tahun dia hidup. Okey. Kalau lah Allah bagi dia tahun pada Lailatul Qadar disebabkan kesungguhan dia, sungguh-sungguh dia hidupkan 10 takhir 55. Okey. Cukuplah contoh Allah kata lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan, tapi cukuplah kita ambil 1000 bulan contoh. 1000 bulan sama juga 83 tahun. Cuba kita kira 83 tahun kali dengan 55. Apa? 83 kali 55 apa? 4000. Seolah-olah dia hidup macam 4000 tahun. Dia ibadat pada Allah SWT. Umat terdahulu pun tak sampai 4000. Umat terdahulu ni kebiasaannya 1000 lebih sikit. Dia tak sampai 2000 ke atas. Allah SWT. Tak pernah lagi kita dengar riwayat hadis, Allah Alam, mungkin ada Allah Alam, umat terdahulu hidup sampai di 4000 tahun, tak ada. 1000 lebih tu ada. Bayangkan kalau dari sejak umur 20 dia dapat sampailah umur 75 contoh meninggal dunia, sama seperti dia ibadat masanya selama 4000 tahun lebih. Kita tak mampu ibadat 4000 tahun, kita meninggal awal. Tapi dengan malam Lailatul Qadar tiap-tiap tahun dapat, boleh mencapai 4000 tahun kita ibadat pada Allah.
Itu Lailatul Qadar. Sebab tu nak Lailatul Qadar. Kita balik nanti di akhirat, pahala amal ibadat yang Allah bagi lebih banyak pada umat terdahulu. Walaupun umat terdahulu tu hidup 1000 tahun. Dia pun heran, aku hidup 1000 tahun, kau lebih banyak pada aku. Kau hidup 70 tahun saja. Kau hidup 50 tahun ya. Heran dia. Waktu dia sedar, inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata sebaik-baik umat, umat istimewa, umat paling awal masuk syurga kerana kemuliaan yang dia dapat. Khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa ni pernah minta ni. Nabi-nabi sebelum ni ada yang mereka minta untuk jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Allah izinkan Nabi Isa AS untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan turun nanti. Okay, jadi mulia umat Nabi Muhammad sampai ada Rasul Nabi nak jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita nak Lailatul Qadar. Allah senang. Dan ulama juga ada mengatakan apa maksud digandakan 1000 bulan? Seolah kita ibadat 1000 bulan. Allah senang. Okey, satu malam tu kita ibadat macam sama kita ibadat 83 tahun sepenuhnya, sepenuh saat. Saat dalam 83 tahun semua yang ibadat. Okey. Ulama kata bayangkanlah orang yang ibadat 83 tahun tidak henti-henti, bagaimanakah hatinya yang bersih? Bersih tu setara mana? Bersih sangat-sangatlah. Dan bagaimana perasaan dia dengan Allah? Kita kalau ibadat 2 bulan, sebulan baru 40 hari saja ibadat tak berhenti, tak tinggal maksiat. Zikir tak berhenti, selawat banyak-banyak. 40 hari itu dah cukup menyebabkan hati kita ni pelbagai perasaan-perasaan dengan Allah SWT. Dah tahu dah dengan Allah ni, fana dah. Bayangkan 83 tahun ibadat tanpa henti, bagaimana perasaan dia dengan Allah hati dia macam mana? Satu malam Lailatul Qadar ni Allah buka segala perasaan-perasaan, Allah senang, rasa-rasa di hati kita tu dengan Allah SWT. Malam tu lah rasa betul-betul lah kehinaan kita sebagai hamba. Tu rasa agungnya Allah, Allah menangis tak berhenti. Kenapa? Seolah kita telah mendapat cahaya ibadat itu selama 83 tahun. Malam semalam kita dapat. Seolah dalam satu malam kita mencapai, kita pergi ke masa depan. Seolah dalam satu malam saja kita telah pergi ke 83 tahun yang ke depan. Dipenuhi dengan ibadah pada Allah SWT. Itu maksudnya. Dia apa? The future macam mana? Macam tu macam mana? Masa depan tu macam mana? Masa orang putih? Future. Dia ada gambar filem-filem kadang-kadang dia buat the future lah, semua ni nak pergi masa depan lah. Dia buat kereta, buat teknologi kereta nak pergi masa depan, Doraemon nak pergi masa depan, cerita macam-macam lah, banyak nak pergi masa depan tu. Allah senang. Tapi masa depan Doraemon pergi tu bukan ada apa pun. Pergi tengok pak dia dulu muda, pergi tengok mak dia dulu mengorak mak pak dia macam mana. Tu je lah. Satu malam kita Lailatul Qadar ni seolah kita pergi masa depan 83 tahun dengan penuh dengan ibadah pada Allah. Allah senang. Itu nyata, itu benar. Karena Allah senang, seolah-olah kita telah hidup 83 tahun ibadah pada Allah dalam satu malam Lailatul Qadar. Bagaimanakah perasaan kita waktu tu? Habislah. Allah habis dengan Allah tu. Allah senang. Jadi itu malam Lailatul Qadar tu. Itu rahsia Lailatul Qadar. Allah senang. Jadi para hadirin sekalian, Allah senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu taala daripada Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha wahaba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablakum." Sesungguhnya Allah taala telah mengurniakan kepada umatku Lailatul Qadar dan ia tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa tak nak dapat Lailatul Qadar ni? Umat terdahulu siapa tak nak dapat? Untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah kita di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan ulama bincang 10 takhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah mana lebih afdal? Khilaf ulama. Ada mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 takhir Ramadan. Tapi ada pandangan mengatakan 10 awal Zulhijjah siangnya lebih afdal daripada siang 10 akhir Ramadan. Tetapi 10 malam Ramadan, 10 akhir malam Ramadan tu lebih afdal daripada 10 malam Zulhijjah, 10 awal malam Zulhijjah. Maksudnya kalau bulan Zulhijjah siang lebih afdal. Kalau mai Ramadan 10 terakhir malam lebih afdal, maka malam tu jagalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah senang amat. Okey, Allah senang amat. Allah senang amat. Dan apa rahsia Allah menyembunyikan, merahsiakan Lailatul Qadar? Allah senang amat. Okey.
Ya. Kata Imam Fakhr Razi rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, maksudnya At-Tafsirul Kabir, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini kerana beberapa sebab. Maksudnya ada sebab dia. Seperti mana Allah sembunyikan maksudnya perkara-perkara yang lain. Contoh, kata Imam Fakhr Razi, Allah menyembunyikan ridhanya pada ketaatan. Dalam ketaatan kepada Allah, solat ke, zikir ke, kita buat apa-apa saja, baca Quran ke, kita tutup aurat ke, kita tunai haji ke, kita puasa ke, dalam ketaatan kepada Allah, Allah rahsiakan di mana yang kita buat tu Allah ridha, mana amal kita yang Allah sangat ridha, Allah rahsiakan. Tak tahu yang mana. Maksudnya Al-Imam Ghazali selepas dia meninggal dunia, ada orang mimpi dia. Ada kisah ni ada sebut dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ghazali ni, Allah SWT, kita kuliah kita sikit lagi ya. Waktu tu ni dah waktu time untuk kita pergi ke alam lain. Sebab bantai dah panggil ya. Bantai kata baliklah. Kati kata pulanglah. Allah SWT, okay, ya. Nanti dulu bantai, nanti dulu tilam ya. Allah SWT. Ini time rehat lah. Kalau puasa ni time rehat ya, tak apalah. InsyaAllah kita penat sikit waktu rehat ni. InsyaAllah kita rehat nanti dalam syurga nanti. Kita rehat nanti dalam kubur nanti insyaAllah. Sebab time rehat kita penat lelah untuk mengaji, datang ke surau, Allah ganti nanti rehat dalam kubur nanti di taman-taman syurga, rehat dalam syurga Allah, syurga nanti Allah yang Allah janjikan insyaAllah. Amin. Di dalam ketaatan kita ni, Imam Ghazali dia lepas meninggal dunia, orang mimpi dia, orang tanya dia, wahai Imam, macam mana keadaan kamu di sana, alam kubur? Imam Ghazali, Allah telah lepaskan aku, Allah telah terima aku, rahmati aku. Allah senang. Kata orang, kenapa? Dalam mimpi itulah orang tu tanya, kenapa? Sebab apa Allah merahmati kamu, engkau lepas? Kata Imam Ghazali, sebabkan Allah kata, wahai Muhammad Al-Ghazali, aku rahmati engkau, yang paling ku rahmati engkau hari ini, aku lepaskan engkau kerana satu hari dulu engkau pernah tengah mengarang kitab. Waktu engkau karang kitab, engkau celuk dakwat. Waktu nak celuk dakwat, ada satu seekor lalat datang duduk dekat dakwat itu, dia minum dakwat. Seolah macam minumlah, ambil rezeki lah. Waktu tu perasaan Imam Ghazali rasa kesian pada lalat ni, dia takut mengganggu lalat ni. Maka dia menghormati lalat ni untuk mengambil rezekinya. Dia takut mengganggu time dia minum, time dia tengah mengambil apa yang Allah beri pada dia. Akhirnya dia tunggu. Sangka dia nak tulis ni, ganggu kerja dia, tapi dia sabar. Dia lebih utamakan lalat tu. Imam Ghazali muliakan makhluk-makhluk Allah SWT yang sedang mengambil rezekinya. Akhirnya lepas tu lalat tu terbang pergi, barulah Imam Ghazali teruskan mengarang. Kata Allah, disebabkan engkau beras kasihan pada satu dari makhluk aku ampunkan engkau, aku ridha pada engkau, aku rahmati engkau, aku kasih pada engkau. Tengok, jadi kita tak tahu time mana yang Allah rahmati kita tu, yang betul-betul rahmat tu. Boleh jadi waktu mana kita tengah jalan dengan kereta, tiba-tiba kita tengok, bahaya ni, ada kayu tengah jalan ni, buanglah kayu ni, nanti orang terjatuh, nanti motor terlanggar, kita buang. Boleh itu sebab kita masuk syurga tu, boleh jadi sebab tu. Kita tak tahu sebab apa, Allah alam, kita tak tahu. Satu, Allah sembunyikan ridhanya dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka buat semua kebaikan, kejar semua kebaikan. Dalam Ramadan ni kita tak tahu amal mana yang paling Allah ridha pada kita, paling Allah kasih pada kita. Mungkin zikir kita, mungkin tasbih kita, mungkin selawat kita, mungkin puasa kita, mungkin tarawih kita, mungkin solat witir kita. Dan malam ni witir baca qunut. Malam ni dah mula baca qunut. Malam ni malam 16 baca qunut lah. Dan qunut ni sunat imam membaca secara jahar, secara kuat, Allah senang amat, dan makmum amin, 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 kecuali dekat thana. Thana iaitu kita sebut fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yazillu man walait, yakni thana, puji-pujian pada Allah. Maka ini tidak amin, ini kita diam je lah, ataupun kita baca bersama imam. Sebenarnya imam kan slow, kita baca bersama imam lah. Lepas tu kita tetap sunat kita amin waktu mana selawat pada Rasulullah SAW. Itu mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kerana selawat pada Rasulullah tu doa. Contoh imam kata apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amin. Allahu Akbar. Sahabat pun amin juga, sunat amin. Tapi banyak orang tak amalkan. Kalau di kota Tarim, kita duduk di Yaman, sana kuat pegang mazhab Syafi'i. Sana kalau selawat, lepas selawat tu dia amin ramai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sana amin.
Kena sunat amin waktu nak selawat, doang kunut. Amin ramai. Ha? Macam mana? Okey, Rasulullah SAW nak baca ramai-ramai pun boleh. Bahkan ada pandangan dalam mazhab mengatakan afdalnya Allah SWT makmum menyertai kunut imam, baca juga maksudnya. Atau makmum nak pilih nak diam saja, amin 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 saja. Kalau makmum nak bersama-sama berselawat kata Nabi Muhammad boleh. Dapat pahala juga selawat. Cuma lepas dia selawat tu bersama imam tu dia amin, amin, baca juga amin. Amin ramai ya. Maksudnya. Mana-mana pun boleh. Jadi ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Jadi mana boleh pilih. Kebiasaan tanah Melayu saya tengok selawat bersama imam. Kebiasaan tanah Melayu kita ni di tempat kita kebanyakan saya tengok dia akan selawat bersama imam. Masa Rasulullah sebenarnya makmum akan baca sekali Rasulullah SAW. Boleh. Baca tu dapat pada selawat dan dapat juga pada amin. Dua kita dapat. Maka kalau boleh bacalah Rasulullah SAW. Kita baca juga. Dan sunat amin secara kuat. Kita harap malam ni di surau kita Najahiyah ni waktu mana imam tengah Allahumma hdina fi man hadais mau bunyi kuat ni amin. Zaman macam tu kuat bunyi. Maksudnya wa barik lana fi ma a'tait amin. Dia baca tu kuat. Semua jemaah akan sebut. Berbeza kita di Malaysia Allahumma hdina fi man hadait ngantuk subuh. Ngantuk subuh. Dia khusyuk kan sebab dia mengantuk dia khusyuk lebih. Sunat jahar kuatkan amin tu amin. As-sahabah Nabi SAW kalau solat dengan Rasulullah waktu sebut amin tu dalam riwayat sebut akan bunyi lantunan suara para sahabat tu kerana suara mereka sangat kuat dan melantun dengan bangunan yang ada. Contoh kita duduk dekat bangunan, kita cuba jerit tengok. Dia akan macam tu sebab bangunan dia lantun balik. Zaman Rasulullah, masjid Rasulullah kalau sebut amin dia akan bunyi amin kuat, akan melantun dengan bangunan yang ada di sekitar masjid Nabi. Kuat, rasa meriah, rasa lain aura dia. Saya dulu kalau dekat darsa saya di imam tarawih, saya tekankan orang. Waktu selawat saya selawat kuat. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada setengah orang sallallahu alaihi macam ngantuk macam tak best pun. Macam seolah macam beratnya. Saya kata kat depa selawat kuat-kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi macam tu. Semua kena buka suara. Apa yang kita rasakan, kita rasa meriah solat tarawih, rasa macam semangat. Memang sunat kita baca kuat pun selawat tu. Sunat kita baca selawat tu kuat beramai-ramai. Sallallahu alaihi Allah senang. Jadi amin kuat-kuat. Imam baca Allahumma hdina fi man hadait amin. Kuat. Dia akan rasa link satu jemaah tu. Biar kita rasa bergema surau kita ni. Baru betul-betul solat tarawih. Ni solat tarawih macam layu pun. So macam tak buka puasa lagi pun. Allah senang. Dia mesti kena tunjukkan umat Islam, kena tunjukkan kekuatan mereka. Kalau ikut Syekh Nuruddin, dia kata apa hikmah amin kuat-kuat? Apa hikmah amin kuat-kuat? Apa hikmah sahabat amin kuat-kuat? Rasulullah ajak amin kuat-kuat. Sahabat boleh je nak amin kuat-kuat, nak amin slow. Tapi Rasulullah kata kuat. Amin jahar, secara kuat. Hikmahnya apabila musuh-musuh Islam lalu tepi masjid Nabi, dia akan rasa takut. Amin. Takut. Kalau sahabat Nabi, amin. Macam tak larat. Ada umat Islam ni lemah lah kata dia. Bila lalu tepi masjid, amin. Dorah. Dia takut. Ush, bahaya ni. Umat Islam ni rasa takut lah aku. Rasa semangat lah mereka ni, rasa kuat lah mereka ni. Itu hikmah dia. Kita baca kuat-kuat amin. Dia akan ada aura kekuatan umat Islam. Jiwa tu dia akan subur, jiwa akan hidup. Macam tu sebenarnya fungsi kita solat berjemaah. Sahabat Nabi tu bahkan selepas solat fardu ni, riwayat Imam Bukhari, sanad sahih. Hadis sahih Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, kami para sahabat tahu bahawa solat di masjid Nabi telah selesai, telah habis. Dengan kami mendengar kuatnya zikir para sahabat. Lepas solat, sahabat akan zikir kuat-kuat sampai dengar luar masjid. Allah senang.
Satu sunnah kita di tanah Melayu ni, kita buat apa? Lepas sembahyang beramai-ramai di sembahyang jemaah di masjid, kita buat apa? Kita buat sunnah. Imam akan wirid kuat-kuat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha subhanallah subhanallah subhanallah. Sunnah tu. Allah SWT. Karena itu hadis sahih Bukhari, selepas solat Rasulullah bersama para sahabat, mereka berzikir kuat-kuat sampai dengar luar masjid. Itu kekuatan umat Islam. Waktu kuat kita kuat, waktu slow. Ini waktu slow, waktu kuat pun slow juga. Allah SWT. Seolah macam tak ada orang dalam masjid tu. Imam seorang-seorang saja. Letih imam, yang support kena kuat. Okey, macam tu. Allah SWT. Macam kita takbir lah. Orang kata takbir, kita Allahu Akbar. Boleh tu? Allahu Akbar. Dia kata tu. Ni Allahu Akbar. Macam nak mati je pun. Orang takbir nak pergi, dia panggil apa, nak pergi keluarkan semangat. Dia takbir sebab nak hilangkan semangat dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kata tu. Jadi kita umat Islam kena ada time kuat dia tu, kena kuat. Hak jahar tu jahar. Yang kuat tu kena kuat. Sunat kuat. Jangan sunat kuat slow. Amin. Ada kadang tak sebut pun amin. Sedangkan Rasulullah sebut dalam hadis, mana-mana amin makmum yang menyertai amin imam, maka pada waktu itu Allah akan hapuskan semua dosa dia, digugurkan semua dosa dia. Dan Rasulullah sebut dalam hadis, amin imam akan bersama-sama amin yang para malaikat yang hadir jemaah tu. Maka siapa yang amin dia bersama imam dan bersama para malaikat, Allah hapuskan semua dosa dia, gugur semua dosa dia. Tapi kena kuat amin macam tu. Baru hidup satu masjid itu jemaah. Okey ya. Macam zikir sebelum subuh lah, qiyamul lail. Kalau imam saja yang pulun, bahasa Kedah pulun lah, bahasa sini macam bersungguh lah. Imam duk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau waktu qiyamul lail imam saya macam tu, jadi macam mana? Imam akan sangka macam-macam pada kita. Dia sangka apa? Dia apa ni dah tidur ke, dah nak solat ke, nak tidur ni, nak zikir nak tidur ni. Dia macam mengantuk, macam lemah. Kalau qiyamul lail imam zikir, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, semua jemaah pun ya Allah. Lain tu qiyamul lail macam tu, mudah menangis dia. Kalau alunan tu menyertai sama-sama. Ni kalau imam je bunyi, yang lain tu macam dia tu. Dia terlebih zikir. Orang zikir la ilaha illallah macam tu, dia zikir kat depan. Orang zikir kat tepi la ilaha illallah macam tu, goyangkan ke tepi sikit, tepi tu dia goyang depan. Depan. Okey ya. Akhirnya dia terus khusyuk, dia terus stop. Itu terus dah dia tak sedang dah, dia dah ke langit dah, sampai langit dah. Okey ya. Jadi sepatutnya kena subhanallah subhanallah subhanallah. Tu qiyamul lail tu sunatnya tu. Jadi kalau boleh imam kita selepas ini, insya-Allah tuan imam kita sebelum malam ni, tak pasti siapa imam ni, Tafiz imam ke? Sini. Okey Jadi imam yang bertugas malam ni kalau boleh umumkan sikit. Waktu mana kunut nanti, malam kunut nanti, insya-Allah pakai rakaat amin kuat sikit. Pakai rakaat amin. Kunut ni sunat kita amin kuat-kuat. Kita maksud kita bagi ilmu sikit pada jemaah, beri peringatan sikit. Kita kata para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, waktu mana Bilal berselawat, maka sambutlah selawat itu dengan penuh semangat, dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, macam tu. Allahumma salli. Barulah kita akan rasa aura keberkatan, kekuatan jemaah ataupun solat tarawih kita. Kita akan rasa semangat. Allahumma salli macam tu. Sayyidina Umar ni dia suka kuat-kuat, baca Quran kuat, baca zikir kuat. Rasulullah tanya, wahai Umar, kenapa engkau kuat sangat ni engkau baca? Kata, ya Rasulullah, saya nak halau syaitan. Syaitan takut dengan bacaan-bacaan zikir ke atau bacaan Quran yang kuat. Syaitan takut. Allah SWT. Jadi itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kena ada kekuatan kita umat Islam macam tu. Okey, sikit lagi kita ambil. Okey, Allah sembunyikan beberapa perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Yang kedua, Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan ridhanya dalam ketaatan? Allah tak bagi tahu kepada kita, wahai hamba aku, engkau solat duha 2 rakaat tiap hari, aku ridha yang itu. Yang tu paling ridha. Allah tak bagi tahu pun. Tak tahu yang mana, buat saja semua. Allah SWT. Sebab kenapa Allah sembunyi ridhanya dalam ketaatan?
supaya hamba-hamba dia buat semua ketaatan, buat semua taat. Kalau Allah beritahu duha saya dia buat. Contohlah Allah kata, wahai hamba aku, engkau tak buat amal lain, tak apa, duha saja yang aku rida pada engkau. Duha saya yang paling aku suka engkau buat. Waktu tu kita akan buat apa? Buat duha saja. Yang lain kita tak buat dah. Maka Allah sembunyikan ridha Allah dan ketaatan supaya hamba dia buat semua ketaatan. Dia kejar semua maksudnya. Seolah macam malam Ramadan ni. Sebab tu Allah sembunyi malam Lailatul Qadar kerana apa? Supaya hamba dia bangkit semua malam. Kalaulah Allah kata, okey, pengumuman malaikat umum daripada langit. Pengumuman untuk semua umat Islam, saya malaikat wakil daripada Allah bagi tahu Lailatul Qadar pada tahun ini jatuh pada malam 21. Lepas tunggu malam 21. Lepas malam 22, 23, 24 tak ada. Semua tidur, rehat, lepak-lepak apa semua. Dia tahu dah dapat Lailatul Qadar. Dah ganda dah 83 tahun, cukup dah. Apa nak banyak-banyak lagi? Kan semalam tu dah ganda tadi ya. Cukuplah, rehatlah. Seolah dia nak kata apa? Malam tu memang dah cukup dah. Lepas ni kita rehat je lah sebab dah ganda 83 tahun dah. Ni sebab tu Allah sembunyi, malaikat tak beritahu pun. Tak ada orang beritahu pada kita. Ulama pun tak beritahu pada kita. Ulama hanya beritahu pada kita. Dia panggil apa? Kejar malam-malam tertentu maksudnya. Contoh malam ganjil, seperti hadis Nabi Muhammad. Seperti Imam Ghazali kata kalau mula hari Ahad puasa sekian-sekian akan Lailatul Qadar. Itu dia panggil panduan saja, petua saja. Dapat tak dapat wallahu alam. Tapi itu petua ulama ataupun pengalaman ulama yang ulama dapat dia cerita pada kita malam ini. Dan ada ulama menetapkan malam 27 Ramadan itulah Lailatul Qadar. Itu pandangan daripada ayat Quran. Kerana ayat Quran tu surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr ni. Surah ni ada 30 kalimah. Inna anzalna fi Lailatul Qadri wa ma adra kama Lailatul Qadri Lailatu. Kita kira semua ada 30 ayat. 30 kalimat. 30 kalimah, 30 perkataan. Lepas tu Allah firman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il al-fajr. Salamun hiya. Dekat hiya tu kalimat ke-27. Kalimat ke-27. Maka hiya itu maksudnya malam Lailatul Qadar. Maka ulama mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Kenapa? 30 ayat tu pada ayat 27 dia sebut pasal hiya. Itu malam itu adalah dimaksudkan malam Lailatul Qadar. Maka 27 pandangan. Di antara yang ada pandangan macam ni adalah pandangan Sayyidina Allah bin Abbas. Sayyidina Allah bin Abbas mengatakan Lailatul Qadar malam 27, tak tukar. Pandangan dia lah. Dan Lailatul Qadar ni Allah sebut berapa kali dalam ayat ni? 2 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. 2 kali ke 3 kali? 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khair min alf syahr. Selepas itu tak ada Allah sebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kita kira berapa huruf dia? Contoh lam 1. Tu ulama kira dalam kitab. Ya 2. Lam lagi 1, 3. Lepas tu ta 4. Alif Allah selamat. Alif lam al-qadar. Qa dar ra 9. 9 kali 3 apa? 27. 9 kali 3 apa tuan Imam? 27. Maka ulama pandangan kata Lailatul Qadar Allah sebut 3 kali lah ayat ni. Satu huruf tu kira-kira setiap huruf 3 kali ni ada sebanyak 9, ada sebanyak sekali Allah sebut Lailatul Qadar ada 9 huruf. 9 kali 3 jadi 27. Soalnya ayat tu mengisyaratkan 27 Ramadan lah Lailatul Qadar. Maka sebab tu contoh mazhab Maliki mereka telah meletakkan 27 tu malam Lailatul Qadar. Dia namakan Lailatul Qadar. Kerana itu pandangan mereka. Kalau pandangan mazhab Syafi'i masih lagi berpandangan Lailatul Qadar itu secara umumnya di malam-malam ganjil, tak tahu malam mana. Cuma ada pandangan kuat juga dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i banyak berpandangan malam Lailatul Qadar 2 malam, sama ada 21 ataupun 23. Kalau pandangan Imam Syafi'i sendiri malam 21. Itu mengikut pengalaman dan ilmu ulama masing-masing. Tapi kalau mengikut pandangan hadis, secara umumnya 10 malam terakhir. Bangun semuanya insya-Allah dapat. Cuma kalau nak guna petua pun boleh juga. Sebentar ya. Tiap malam bikin malam ganjil ke berusaha ada. Betul ya. Betul. Kalau tak ada malam kena. Betul ya. Mana saya jadi Nabi
benar-benar kuat menyarankan bahawa Betul. cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Sebelum terakhir lah. Masuklah malam Kena betul. Sebab ada pelbagai riwayat. Riwayat pertama Rasulullah kata cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Maksudnya genap dah masuk. Dan kita tak tahu mana satu Lailatul Qadar. Mungkin 21, mungkin 22, mungkin 23, mungkin 24. Allah alam. Hadis yang lain? Tapi dia pun tekan kuat sangat malam ganjil. Betul. Jadi secara umumnya hadis Rasulullah pelbagai riwayat secara umumnya Rasulullah kata 10 malam terakhir. Sebenarnya ada lagi lebih umum lagi. Lebih umum lagi satu hadis Nabi kata cari Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah telah beri Lailatul Qadar. Maksudnya dari 1 sampai 30 ada Lailatul Qadar. Itu lagi umum lah. Yang kedua, yang khusus sikit lebih umum juga 10 malam terakhir. Genap termasuk. Yang lebih khusus hadis Nabi sebut pada malam yang ganjil. Ada satu riwayat lagi lebih khusus lagi. Nabi kata kalau kamu tertinggal dan tak mampu untuk bangun semua malam, bangunlah pada malam 7 yang baki. 7 yang baki. Maksudnya start malam 23 ibadat pada Allah. 7 yang baki maksudnya start malam 23. Kamu akan dapat Lailatul Qadar kata Nabi Muhammad. Itu riwayat pelbagai. Maka ada yang lebih umum itu sebulan, ada 10 hari genap ganjil semua termasuk. Dan malam-malam genap tu pun memang ada pandangan ulama pernah berlaku Lailatul Qadar. Ada saya ada kitab, ada ulama pandangan ada malam genap pernah berlaku Lailatul Qadar. Jadi bila Nabi sebut tu maksudnya umum. Semua tu yang Rasulullah tunjukkan mungkin malam ni lebih diharapkan itu ganjil. Mungkin 7 yang akhir tu. Tapi untuk Rasulullah beritahu tepat bila Lailatul Qadar Nabi tak beritahu. Maksudnya semua seluruh bulan. Bahkan saya baca satu kitab ada ulama pernah mendapat Lailatul Qadar malam pertama Ramadan, malam 1. Kita kalau tahu malam pertama Ramadan Lailatul Qadar pakai tak buat apa lah. Malam seterusnya 2 saja. Ada kitab. Ada 44 pandangan tentang bila Lailatul Qadar. 44 pandangan ulama. Kalau ulama membincang menentukan bila saat mustajab berjemaah ada 40 pandangan. Ini ikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau ulama menentukan bila, pembincangan ulama menentukan bila Lailatul Qadar ada 44 pandangan. Ada kata malam pertama, ada kata malam ke-17, ada mengatakan di awal 10 awal ada kata 10 pertengahan ada Lailatul Qadar, ada yang mengatakan 10 yang akhir. Cuma 10 akhir ni lebih kepada apa yang disebut oleh Rasulullah hadis lah. Cuma ada hadis juga kalau 10 awal pun. Saat Nabi ada hadis Nabi kata umum. Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Di mana Allah alam. Jadi pelbagai riwayat hadis maka pelbagai juga pandangan ulama. Allah senang. Jadi seluruh Ramadan kita ibadah kepada Allah. Seluruh. Lebih selamat, lebih dapat insya-Allah, lebih diharapkan dapat. Jadi itu pandangan para ulama. Ini 44 pandangan ulama. Bahkan saya baca kitab tu sampai tahap boleh kita katakan hampir setiap hari itu ada pandangan ulama. Katakan malam ke-3, malam ke-7 Ramadan, malam ke-9 Ramadan, ada kata malam ke-19 Ramadan. Dia ada 1 hari 1 tahun dulu saya ingat, 4 tahun dulu kot. Lailatul Qadar jatuh pada malam 19 Ramadan. Kita adalah waktu tu. Lepas kita tengok keadaan yang lain malam tu, lepas tu beberapa hari kita tanya guru kita lah, ulama-ulama kita rujuk. Tu kan malam semalam Lailatul Qadar. Dia kata ya Lailatul Qadar malam 19 nya tu. Ada tahun malam 19. Dan saya cek kitab memang ada ulama kata pernah berlaku malam 19 Ramadan Lailatul Qadar. Jadi maksudnya kena mula awal. Allah senang. Jadi kena mulai malam ni terus saja. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang jaga solat maghrib berjemaah dan isyak berjemaah maka dia telah mendapat Lailatul Qadar. Sekurang-kurang amal tu. Kata Imam Syafi'i, siapa dapat jaga sembahyang jemaah isyak tiap-tiap malam dalam Ramadan dia dapat Lailatul Qadar. Paling kurang sembahyang isyak berjemaah. Lebih bagus lagi tambah dengan tarawih. Insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Jadi itu dengan pandangan-pandangan ulama tentang Lailatul Qadar sangatlah banyak yang disebut oleh para ulama. Cumanya kita dah lewat masa kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan Lailatul Qadar ni. InsyaAllah nanti kita sambung kalau ada kesempatan. Di kesimpulannya, carilah malam yang mulia ini untuk kita mencapai ridha Allah. Tujuan kita Allah, nak gunakan kesempatan malam gandaan, malam mulia ini dan malam keberkatan itu. Allah firman dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Allah senamanya iaitu Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Kata Sayyidina Allah bin Abbas mentafsirkan Lailatul Mubarakah apa maksud malam yang penuh keberkatan? Itu malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar malam penuh keberkatan. Dan kata Sayyidina Ka'ab bin Malik kata salah, dia mengatakan malam Lailatul Qadar yang istimewa ni, yang Allah kata malam barakah dan sebagainya ini, malam yang turun para malaikat, dan Allah firman salamun hiya hatta matla'il fajr.
Ulama syarah tu, apa maksud salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam maksud sejahtera. Hiya, malam itu malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit fajar, masuk subuh. Apa maksud sejahtera? Ulama bincang. Ulama tafsir mengatakan maksud salam di sini adalah malam itu tidak akan terjadinya ilmu sihir. Sihir tidak akan mujarab. Jadi contoh dia baca mantra untuk sihir kita. Apa semua? Dia boleh tak jadi. Sihir tak akan fungsi malam tu. Karena Allah kata salam, malam tu sejahtera, tidak akan ada kemudaratan, tidak akan ada bahaya, termasuk sihir. Sihir tidak akan fungsi malam tu. Ahli sihir ke yang paling hebat sekalipun tak boleh akan berfungsi ilmu dia. Kalau malam tu orang kata tolong Ustaz, sihir orang sekian, dia buat tak jadi. Dan malam itu juga adalah malam yang Allah pelihara syaitan, iblis, jin dan apa saja makhluk yang jahat tidak boleh bergerak untuk memberi mudarat atau mengganggu siapa saja. Sebab kalau ikut pandangan ulama, maksud syaitan dibelenggu ada banyak pandangan. Pandangan pertama kata dia hanya diikat syaitan besar-besar. Syaitan kecil masih lagi bertugas, cuma dia lemah lah sebab bos tak ada, staff ni macam tak ada arahan lah. Staff ni macam kerja tu macam tak pandai lah, sebab bos dia tak ada. Dia punya in charge tak ada, dia punya staff dia ada, pekerja ada. Pandangan kedua mengatakan Allah tak ikat syaitan, tak ikat betul-betul, tak kunci betul-betul, tapi Allah lemahkan syaitan saja. Dia bisik tu macam tak kuat, sikit-sikit dia bisik. Maka tapi malam Lailatul Qadar ni tak ada langsung syaitan, iblis yang boleh bergerak, yang boleh pergi ke mana-mana untuk menghasut orang. Satu Lailatul Qadar ni malam yang sangat istimewa, malam yang sangat tenang. Dan malam yang turun para malaikat termasuk Jibril sendiri. Malaikat akan pergi cari siapa ibadat malam tu, malaikat akan bersalaman dengan orang tu. Dia akan menyentuh orang tu, duduk dengan orang tu. Kata Rasulullah, siapa disalam oleh Jibril pada malam Lailatul Qadar itu, tanda dia air mata dia akan turun tanpa boleh henti. Kita nak dapat macam tu. Kita pernah lagi malam-malam Ramadan ni cek tengok. Pernah tak 10 takhir ke, awal sikit ke? Pernah tak kita rasa tengah sembahyang air mata turun tak boleh berhenti, nangis, perasaan tu kita ada Allah saja? Pernah tak rasa? Kalau pernah Lailatul Qadar dah dapat, insyaAllah. Ataupun kita tak terbuka yang tu, Allah bagi yang jenis lain, mungkin Allah bagi ketenangan, tak mesti dapat yang tu. Ada orang tak dapat stem menangis, tak dapat jenis menangis, dia dapat jenis tenangnya malam ni, khusyuknya malam ni, Allahu Akbar, dia selain ibadat malam tu. Ada orang dapat tenang, ada orang dapat menangis. Nangis itu tanda Jibril salam dia. Jibril salam dengan dia, kata Nabi SAW. Jadi Lailatul Qadar kalau nak dapat khusus macam tu, mestilah bersungguh bersihkan jiwa kita. Dan ada malam-malam yang malam-malam yang baki ini, ada time kita duduk seorang-seorang, qalwah diri dia panggil, duduk seorang zikir, munajat, nangis. Jangan hanya kita ni hanya time bersama dengan orang saja. Waktu malam ni kita solat tarawih bagus, kita solat jemaah bagus. Kena satu time tengah-tengah malam tu sebelum subuh, duduk seorang-seorang kunci bilik kita, siapa pun tak ada, khusyukkan hatinya tumpu pada Allah. Waktu insya-Allah kalau kena Lailatul Qadar memang dapat sungguh, hati tak akan rasa lain, bahkan mungkin menangis tanpa henti. Itu malam Lailatul Qadar punya aura dia, akan rasa kelembutan hati kita. Itu salamun hatta matla'il fajr, sejahtera malam tu, tak akan ada kecelakaan, tak akan ada keburukan, tidak akan ada. Bahkan ada satu pandangan kata, apa maksud salamun hatta matla'il fajr? Apa maksud sejahtera malam tu? Malam itu tidak akan terjadinya wabak. Wabak akan stop malam tu. Kalau Covid akan stop malam Lailatul Qadar. Satu sekarang kita tengok macam Covid ni macam sikit-sikit gitu lah, macam apa nak ada lah. Jadi insyaAllah tu keberkatan Ramadan tu yang datang sebelum-sebelum ni. InsyaAllah tahun ni insyaAllah habis terus Covid, insyaAllah habis terus. Kenapa? Allah kata salam, malam tu tidak akan aktif, dia panggil apa? Virus ataupun wabak. Itu saya bukan sebut tafsir pada ulama. Malam tidak akan ada wabak. Malam tu kita boleh peluk kawan, cium tangan kawan, peluk apa semua, tak ada masalah apa. Takkan kena Covid. Siapa dia kata kena Covid malam Lailatul Qadar, tak percaya Quran. Bahaya tu, rosak akidah dia. Salam maksudnya tidak akan ada wabak malam tu. Dia nak buat apa pun silakan malam tu. Tapi jangan buat macam tu pula. Jangan sampai pergi hospital, dia cari siapa Covid, main saya sentuh semua. Itu dia panggil tak ada kerja pula yang tu. Orang suruh ibadat pergi cari orang sakit-sakit apa. Cuma nak sebut banyak, malam tu sejahtera, tidak akan ada wabak, tidak akan ada balak malam tu. Sejahtera malam tu. Ayat Quran, salamun hatta matla'il fajr. InsyaAllah kalau kita bangkit malam tu, kita pun disejahterakan oleh Allah juga. Kita pun akan aman dari segala wabak, segala penyakit. So bangun malam tu dia akan selamat sepanjang tahun insya-Allah. Dengan berkat keselamatan yang Allah malam tu, keberkatan malam tu. Malam tu minta, ya Allah selamatkan umat Islam, selamatkan diri aku, selamatkan orang kampungku, jemaahku, semuanya. Doa banyak-banyak. Dan ada kata Imam Hasan Al-Basri,
Malam Lailatul Qadar adalah malam doa. Malam tu perbanyakkan doa lebih daripada perbanyakkan solat. Malam-malam sebelumnya Al-Imam Hasan Al-Basri akan banyakkan solat. Kecuali malam Lailatul Qadar dia kurangkan solat, dia banyakkan doa. Karena malam tu adalah malam doa, malam mustajab. Malaikat akan aminkan doa-doa kita malam tu. Maka doa paling mustajab adalah malam Lailatul Qadar. Ada seorang tabi'in, dia buta, dia ada penyakit, dia kena penyakit, dia buta. Macam sekarang orang banyak ada penyakit, kena penyakit tu. Dia macam selaput, lama-lama dia hilang. Banyak orang sekarang kena penyakit macam tu. Ada penyakit dia panggil sampai buta lah, penyakit macam selaput. Ada yang kelabu, mata kelabu tu sampai hilang penglihatan. Ada seorang tabi'in pernah jadi macam tu pada dia. Dia tunggu malam Lailatul Qadar. Soal Lailatul Qadar tu malaikat amin dan Allah kabul dengan segera. Malam Lailatul Qadar dia doa, ya Allah pulihkan penglihatan aku. Pulih terus malam tu. Dan malam tu malam 27 Ramadan dia tengok. Dia tengok, oh 27 Ramadan. Ada seorang zaman terdahulu tabi'in juga. Dia terkena penyakit lumpuh, stroke. Dia nak sangat sihat, kembali sihat, nak ibadah pada Allah, nak pergi kuliah, nak pergi ibadat, nak pergi masjid. Dia tunggu malam Lailatul Qadar, dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bangun terus malam tu. Atas keyakinan mereka bahawa Allah boleh pulihkan mereka. Yakin itulah, kena ada yakin lah. Kalau dia doa biasa-biasa saja, biasa-biasa lah dapat. Sesungguh ya Allah merintih merayu. Malam mustajab, maka perbanyakkan doa malam tu. Doa sesungguh sebanyak-banyak yang boleh. Jadi macam tu InsyaAllah kita dah lewat dah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Dan kita semua dapat malam Lailatul Qadar semua. Dan kita semua dapat bangun malam Lailatul Qadar dan Allah gandakan pahala amalan kita. Dan mudah-mudahan malam-malam tu Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita semua. Dan hajat-hajat ibu ayah kita, hajat family kita semua Allah kabulkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan seperti mana Allah sejahterakan malam tu, Allah sejahterakan kita selama-lamanya. Dunia dan akhirat, selamat dari azab. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan pembukaan pada diri kita ini malam Lailatul Qadar. Dan Allah bukakan hati kita untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu kita merasa betapa cintanya, rindunya, kasihnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita Lailatul Qadar setiap tahun sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua yang menjemput, yang hadir. Terima kasih. InsyaAllah letih-letih, insyaAllah Allah balas dengan kelihatan di syurga nanti, insyaAllah. Amin.